8 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,499 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 6 dari kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 2 kes impon. Sementara itu, 649 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif adalah 1.2%. Bagi kategori 5, hanya 1 kes menerima bantuan mesin pernafasan dan di bawah rawatan rapi. 100 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 19 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,299. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 2.3%. Sehingga 1 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.5%, untuk 2 dos vaksin pula 93.3%, sementara 21.4% bagi penerima 3 dos vaksin. Majlis Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam dengan corak yang berbeza dari minggu-minggu sebelumnya. Malam Munajat bertujuan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermunajat, beristighfar, berzikir, berselawat dan merafakkan doa secara serentak beramai-ramai dengan harapan agar rakyat negara Brunei Darussalam terselamat dari bencana dan wabak COVID-19. Menyertai majlis yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, yang juga memimpin bacaan doa munajat. Manakala bacaan Saidul Istighfar dan surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga menyertai yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Indeks jualan runcit di negara Brunei Darussalam menunjukkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 5.2% dengan nilai jualan runcit dianggarkan sebanyak 386.8 juta pada suku ketiga Q3 2021. Indeks perkhidmatan makanan dan minuman di negara ini juga mencatat penurunan sebanyak 12.3% berbanding Q3 2020 dengan nilai hasil jualan dianggarkan sebanyak 74.1 juta. Indeks jualan runcit pada Q3 2021 menurun 17.1% disebabkan oleh penurunan jualan tekstil, pakaian dan kasun sebanyak 60.5%, jualan peralatan perabot dan rumah 41.3%, peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah 19.9%, jualan di stesen minyak 19.3%, dan jualan di gedung serbaneka 17.7%. Manakala indeks perkhidmatan makanan dan minuman mencatat penurunan 19.1% pada Q3 2021 berbanding Q2 2021 disebabkan oleh penurunan hasil jualan bagi restoran sebanyak 22.4%, kedai makanan segera 15.4% dan aktiviti penyajian minuman 4.9%. Indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman adalah petunjuk awal prestasi ekonomi bagi kedua-dua aktiviti dan gambaran tren perbelanjaan pengguna bagi setiap suku tahunan. Laporan penuh boleh diperoleh di laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura merupakan salah satu projek
Anjuran bahagian sastra dan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka bagi menggalakkan seni penulisan sastra di negara ini. Dengan matlamat utama untuk mengenal pasti dan meneliti karya-karya sastra yang berkualiti, peraduan penulisan esei ilmiah itu juga adalah bagi meningkatkan kuantiti penerbitan jurnal khususnya dalam jurnal Pangsura. Peraduan yang mula dilaksanakan pada tahun 2014 secara 2 tahunan itu diadakan sempena sambutan Bulan Bahasa bagi mendukung inisiatif budaya membaca. Dayang Rosmulyati binti Haji Yahya, Pegawai Bahasa dan Ketua Unit Sastra di Bahagian Sastra dan Majalah DBP, menjelaskan objektif peraduan antaranya memantapkan penulis-penulis yang sedia ada serta melahirkan penulis baharu yang berpotensi dan menyingkap gagasan penulis ke arah pembentukan jati diri dalam berkarya. Ini merupakan satu usaha yang berterusan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memastikan setiap peserta itu mempunyai daya kreativiti yang tersendiri dalam mengukuhkanlah teknik penulisannya. Dalam temu bual secara maya, Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, Hakim Peraduan Penulisan Esei Ilmiah Pangsura berkata, kualiti penulisan esei para peserta peraduan meningkat dari segi isi yang jelas dan fokus serta teknik penulisan dan penganalisaan esei. Kebanyakannya saya rasa apa yang mereka tulis ini adalah kajian, berdasarkan kajian pelajar-pelajar di universiti, baik di dalam peringkat latihan ilmiah maupun tesis sarjana mereka. Minat yang mendalam terhadap karya-karya sastra Melayu, khususnya sastra moden, membuatkan Dayang Siti Nadrah binti Norzilan yang sudah menceburkan diri dalam bidang penulisan esei ilmiah Pangsura sejak tahun 2014 bergiat aktif dalam penulisan sastra. Pemenang peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura itu berhasrat mempraktikkan lagi ilmu sastra yang pernah dipelajari sewaktu pengajian dalam bentuk penulisan sekaligus menambah pengalaman penulisan. Apabila kita menggunakan teori, analisis kita ni tu menjadi macam teratur, apa yang dimahukan oleh penulis tu puaslah. Dengan termuatnya hasil karya-karya penulisan dalam jurnal Pangsura, ia secara tidak langsung dapat menyebarluaskan lagi karya sastra tempatan ke luar negara. Penggal pertama persekolahan 2022 akan bermula esok. Setentunya para penuntut sudah pun bersedia dalam menghadapi situasi norma baharu untuk memulakan pembelajaran mereka di sekolah. Selain memikirkan tentang kepentingan penjagaan SOP, mereka juga tidak akan lupa tentang kepentingan menjaga disiplin seperti penampilan dengan rambut yang kemas. Pagi tadi, kru RTB sempat meninjau beberapa buah kedai gunting di kawasan Brunei Muara untuk mengetahui sambutan di kedai-kedai berkenaan. Memandangkan sesi pembelajaran peringkat pertama fasa endemik hanya melibatkan pelajar-pelajar tahun 10 hingga tahun 13, kedai-kedai gunting menerima pelanggan tidak seperti lazimnya. Dengan mematuhi SOP, kedai-kedai gunting juga menghadkan kemasukan pelanggannya dan ada yang hanya membenarkan pelanggan yang membuat tempahan awal. Bagaimanapun, beberapa tukang gunting ketika ditemui berkata penerimaan pelanggan-pelanggan terdiri daripada penuntut sekolah cukup memberangsangkan sejak dari minggu lepas. A lot of kids are coming into our saloon by online booking and also walk-ins, and we will follow according to their wish or else what their parents recommend us to do. Because of these COVID things and all these legal issues, we are still on processing. But still we are managed to control because we got waiting rooms other side, and at least we can only do 2 at one time here. Beberapa penuntut sekolah semasa ditemui berkata penampilan dengan rambut yang kemas dan pendek memainkan peranan yang besar bagi mereka sebelum kembali ke sekolah. So I don't violate any school rules, and so my hair doesn't get into my eyes while learning. I'm excited to have a new hair tomorrow, to look great and handsome, you know.
Because I like your hair. Mine's so handsome now. This one okay? Cuti hujung minggu dimanfaatkan oleh ibu bapa dan penjaga dengan mengambil kesempatan untuk meluangkan masa bersama keluarga masing-masing melakukan pelbagai aktiviti. Tinjauan kru RTV di beberapa tempat di negara ini menyaksikan orang ramai tidak melepaskan peluang bersama anak-anak mereka sebelum memulakan sesi persekolahan bagi tahun akademik 2022. Semasa fasa awal endemik ini, orang ramai terus mematuhi arahan dari Kementerian Kesihatan dengan memakai sungkup muka dan menjaga penjarakan fizikal. Meskipun situasi yang agak berbeza, tetapi para ibu bapa tetap membawa anak-anak mereka untuk beriadah, membeli buku dan makan bersama agar hujung minggu mereka diisi dengan perkara yang berfaedah. Kesempatan kamilah untuk membawa bis durang membeli barang itu. Salah satunya juga membawa durang jual macam kan memandangkan masa sebelum ini ada macam berkurang macam itu. Jadi ini masa sudah ada kelonggaran itu, ini dah masanya kami membawa durang keluar lah, tapi dengan SOP yang dibenarkan lah. Orang ramai diingatkan agar terus berwaspada dengan mengikuti prosedur operasi standard SOP, terutama menjaga penjarakan fizikal masing-masing apabila berada di luar.